Assalamualaikum Puan. Salam. Awak apa khabar? Alhamdulillah baik Puan. Alhamdulillah, saya pun sihat je. Okey, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Nur Ain Izzati binti Osman, dan saya akan menjadi kaunselor bimbingan awak untuk hari ini. Boleh saya tahu sedikit tentang awak? Okey, nama saya Nur Ain Nabila binti Zulkifli. Umur saya 20 tahun. Sekarang saya menyambung pelajaran saya di UiTM Alor Gajah, Lendu, dan mengambil kos Office Management. Oh, sekarang awak tengah belajar. Jadi boleh saya tahu awak belajar secara online ataupun face to face? Saya belajar secara online dari SEM 1 sehingga sekarang SEM 4. Oh, so awak tak pernah masuk dalam universiti awak tu lah. Saya tahu pelajar yang belajar secara ODM ni banyak menghadapi cabaran. Jadi boleh awak ceritakan sedikit cabaran yang awak hadapi semasa awak belajar secara online ni? Okey, kata sebagai cabaran tu, tipulah saya kata kalau saya tak menghadapi cabaran tu. Dan cabaran yang saya hadapi semasa belajar di rumah ni amatlah memenatkan. Kerana saya rasa setiap kali belajar secara online di rumah, saya perlu menghadap skrin laptop 24 jam. Kadang-kadang hari-hari tu saya hadap satu hari tu saya hadap skrin laptop satu hari non-stop. So saya rasa ia bagi kesan kepada saya yang sangat kuat lah. Macam mata saya cepat mata saya cepat pedih, badan saya mudah lesu. Lepas tu tambahan pula dengan assignment yang banyak. Due pun semua dekat-dekat je. So saya terpaksa tambahkan masa saya untuk hadap skrin laptop tu lah. Selain tu, cabaran saya dengan kawan-kawan saya pula. Saya dengan kawan-kawan saya memang tak pernah berjumpa sejak dari SEM 1 sehingga sekarang. Semua yang melibatkan kerja grup yang kita orang kena siapkan, memang kita orang akan discuss secara online jugalah. So saya rasa salah satu cabaran yang saya kena hadap dengan mereka ialah mereka tak bagi kerjasama dengan untuk kita siapkan assignment. Ada yang tak bagi pendapat diorang untuk siapkan assignment, dan kadang mereka menghantar tugasan yang kita dah bahagikan tapi mereka lambat untuk bagi kepada group leader untuk compile semua kerja tu. So saya rasa susah lah kalau belajar secara online ni, sebab kita tak jumpa kan, so kita tak kenal mereka ni, tak boleh nak bagi nasihat secara face to face. Kalau boleh pun bagi nasihat secara dalam WhatsApp. So macam diorang kadang-kadang tak ambil indah tak indah dengan nasihat tu. Jadi banyaklah masalah yang awak hadapi kan semasa ODM ni. Jadi antara masalah yang saya perasan tadi, awak terpaksa menghadap skrin laptop dan handphone terlalu lama lah screen time awak. Jadi apabila mata kita ni kalau dia hadap screen time lama-lama, mata kita akan mengalami masalah lah. Contohnya boleh menyebabkan rabun atau rabun silau ataupun rabun sendiri, sebab gadget seperti laptop dan telefon ni akan mengeluarkan sinar Blu-ray. Dan kadang-kadang kita buat kerja ni pun kita kena ada cahaya yang mencukupi tau. Kalau kita buat kerja dalam gelap, mata akan rosak tau. Antara cadangan yang saya boleh bagi ke awak adalah awak kena hadkan penggunaan masa untuk social media. Sebab tak tipulah kalau kita tak cakap kita hanya guna handphone dan laptop tu untuk buat kerja assignment saja. Tentulah kita gunakannya untuk buka Instagram, TikTok, kadang tengok movie kan. So sebabkan kita sekarang ni tengah belajar online, masa untuk screen time kita tu dah terlalu banyak. So saya cadangkan untuk awak cut screen time awak untuk social media. Sebaliknya, awak boleh gunakan masa tu untuk awak boleh keluar rumah, ambil angin, ambil udara segar, tengok alam sekeliling yang pokok hijau kan. Sebab baguslah kan tengok benda-benda hijau daripada tengok skrin kan.
Lepas tu kalau kita keluar dari rumah pun maksudnya kita akan badan kita akan bergerak dengan lebih banyak lah. Sebab kalau kita hadap skrin laptop dan handphone, kita akan duduk kan. So badan kita dia akan sakit pinggang, sakit tengkuk semua kan. So kita boleh buat stretching semua kat luar. Ataupun kalau awak tak nak keluar rumah, awak boleh spend time tu untuk duduk dengan family awak. Tak kisahlah nak borak ke, nak makan sama-sama. Ini juga akan membuat awak ini juga akan dapat membantu awak mengeratkan silaturahim sesama keluarga juga. Untuk masalah yang kawan ataupun ahli kumpulan awak tak beri kerjasama tu pula, saya ada dua lah solusi untuk awak. Yang pertama, kalau boleh awak kenalah cari ahli kumpulan yang awak rasa awak boleh bekerja dengan dia dan awak yakin dia akan melakukan atau melaksanakan tugas yang awak dah bagi kat dia dengan baik. Ataupun sekiranya awak tak boleh memilih ahli kumpulan, saya cadangkan awak, maksudnya kalau ahli kumpulan yang awak Tak bagi kerjasama. Jika ahli kumpulan jika awak tak boleh memilih ahli kumpulan dan ahli kumpulan awak tu memang yang tak beri kerjasama, even awak dah push dia suruh buat part dia tapi dia tak buat, saya rasa awak patut adukan perkara ini kepada lecturer subjek itu. Sebab perkara ini bukan perkara yang kecil, kerana group assignment ni semua orang akan dapat markah. Takkanlah awak nak biar awak buat kerja tapi yang tak buat kerja tu pun dapat markah sama macam awak kan. So awak kalau boleh cubalah berani untuk mengadu kepada lecturer tersebut. Okay? Dah. Lepas tu Ana cakap apa? Group discussion ni. Kita sambung kan? Lepas tu Ana cakap apa kat Nabila? Tak, Nabila cakap je lah. Nabila just bagi respon untuk tujuan tadi. Okay, lagi satu, saya juga ada masalah tentang group discussion. Kadang sewaktu saya dah ahli kumpulan membuat perbincangan, kawan-kawan saya yang ahli kumpulan saya yang lain tu banyak saja mereka bagi idea dan pendapat mereka tentang assignment tersebut. Saya ingin cuba bagi pendapat tu tapi saya tak yakin dengan pendapat yang saya nak bagi tu. Saya rasa pendapat saya tu tak logik dan tak masuk akal. So jadi saya rasa insecure lah bila berada di dalam kumpulan yang begitu dan saya rasa diri saya ni tak berguna. Jangan cakap macam tu. Ni awak tengah mengalami kekurangan self confidence. Awak tak perlu rasa insecure dengan idea ataupun pandangan yang awak nak utarakan di dalam group discussion. Sebab awak tahu kan function group discussion ni sebenarnya untuk berbincang daripada hasil idea yang setiap ahli kumpulan telah utarakan. Jadi awak kena berani saja mengutarakan idea awak. Setiap orang punya pandangan dan idea masing-masing. Jika awak rasa idea awak tu kurang tepat ataupun tidak logik, saya mencadangkan awak untuk membuat research tentang topik tu sebelum group discussion itu. Contohnya macam awak boleh cari maklumat di Google ataupun awak boleh buat revision terlebih dahulu dengan bahan yang telah diberi oleh lecturer awak. So idea awak tu awak lebih yakin lah sebab dia datang daripada sumber yang lebih yang boleh dipercayai. Betul? Dia tanya. Selain daripada masalah awak yang awak dah cakap tadi, sepanjang awak mengalami sepanjang awak belajar secara ODL, ada lagi tak masalah yang awak hadapi? Ada. Sewaktu saya belajar ODL di rumah, kadang tu saya rasa depression dan kemurungan sebab banyak kekangan yang berlaku apabila saya belajar di rumah. Sebagai contoh, saya kena tolong kemas rumah, tolong mak saya memasak. Kadang tu saya banyak distraction dengan saya ada ramai adik-beradik.
So kadang tu sewaktu saya kelas atau sedang membuat tugasan assignment, saya bila diorang bising, saya rasa tak fokus bila saya belajar tu. So jadi saya stres dengan situasi, dengan background yang macam tu. So Banyak distraction lah. ya. Jadi saya suka nak duduk dengan tenang bila buat assignment tu. Kemudian kadang tu saya ada je waktu syuting untuk saya siapkan assignment. Masalahnya dulu saya ada pernah kerja part time di satu kedai baju ni. Kadang tu bos saya tahu waktu-waktu cuti saya. So bila waktu cuti saya tu, dia minta tolong saya untuk bekerja dengan dia part time. So saya rasa bersalah lah untuk tolak offer dia untuk bekerja. Jadi saya teruskan je, terima je tawaran dia untuk bekerja. Tapi saya ada ni masalah lain. Sebagai contoh, saya kena siapkan assignment lah kan. Maksudnya awak tak ada masa pun nak kerja, tapi awak terpaksa terima sebab awak Okay, so kalau saya dah kerja, saya memang tak sempat siapkan assignment tu lah. So itu juga boleh buat saya stres lah, sebab tak ada masa untuk siapkan assignment. So sebenarnya apa simptom-simptom depresi yang awak telah hadapi? Banyak simptom yang saya hadapi. Antaranya ialah saya ni sukar tidur waktu malam. Bila dah masuk waktu tidur tu, saya dah tutup lampu semua, saya tak boleh tidur. So jadi saya akan berjaga sampailah saya tidur sendiri. So kadang tu tak sedar, kadang tu saya tak sedar lah pukul berapa saya tidur. Kemudian apabila saya ada masalah yang kecil, saya akan mudah marah. Walaupun perkara itu perkara kecil, saya jadi marah tak tahu pasal. Seolah-olah perkara tu jadi masalah yang besar untuk bagi saya. Kemudian saya juga tak ada selera makan. Saya punya self confidence semakin menurun. Kadang kalau waktu self confidence saya turun tu, saya jadi tak bermotivasi. Jadi sukarlah untuk saya laksanakan tugas saya sebagai pelajar di rumah untuk menjalani kelas secara online. Bila dah tak motivasi tu, saya jadi tak bersemangat lah untuk masuk ke kelas online tu. So masalah depression yang awak alami ni antaranya menyebabkan awak sukar tidur kan? Sebenarnya sebagai seorang pelajar, bukan sebagai seorang pelajar, sebagai manusia biasa pun kita memang memerlukan tidur yang cukup. Sebab tidur yang cukup ni bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ini juga adalah waktu yang terbaik untuk kita merehatkan fizikal dan mental kita. So pastikan awak mendapat tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam sehari. So kalau awak dapat tidur yang cukup, awak punya badan akan lebih segar dan bertenaga untuk awak menghadapi kelas online dan tugas-tugasan harian awak untuk hari keesokannya. Okey, saya dengar tadi awak cakap awak terkejar-kejar dengan due assignment dan lepas tu awak kena buat kerja part time kan? Saya cadangkan awak untuk membuat jadual sebab saya rasa awak tak manage masa awak dengan baik. Sebab awak kata awak ada kerja part time juga kan? Kalau awak nak kerja part time, awak kena pastikan waktu tu awak memang free. So kalau awak dah buat jadual, awak akan dapat menentukan bila awak free, bila awak kena buat assignment, bila masa untuk awak luangkan untuk diri awak saja, masa untuk rehat semua tu. Jadi kalau awak buat jadual, barulah awak boleh terima kerja part time tu. Dan saya dengar tadi awak cakap awak tak sampai hati nak tolak offer bos awak tu kan. Sebab dia sebelum ni dia banyak juga tolong saya. Tu yang macam kalau dia minta tolong saya tak sampai hati nak tolak tawaran dia tu. Oh, okey. Sebenarnya even dia dah baik dengan kita pun, kita sebagai pekerja ada hak lah untuk tolak offer dia sebab kita bukan kerja full time kan, kita part time.
Lepas tu kalau awak memang tak ada masa untuk kerja dan assignment awak terlalu banyak dan awak tak mampu dan masa awak suntuk, awak tak bolehlah terima offer dia sebab awak memang tak ada masa kan. Awak kenalah terangkan alasan. Contohnya macam tak boleh lah bos, sebab saya assignment saya banyak sangat sekarang ni. Saya tak ada masa nak kerja. Maaf awak kena macam tu. Selain tu awak punya emosi pun tak stabil kan sebab depression. Sebab kadang awak marah, awak sedih, awak tak ada mood nak makan. Saya cadangkan untuk awak pergi berjalan-jalan ataupun pergi vacation. Tak kisahlah dengan family ataupun kawan-kawan. Waktu awak berjalan-jalan ataupun pergi vacation tu, awak boleh lupakan kekusutan tentang assignment, tentang kelas yang awak tak faham semua tu. At least awak dapat tenangkan balik fikiran awak, susun balik apa awak nak kena buat. Tak perlulah awak kalau depression ni maksudnya awak dah stres lama sangat tau. So kalau awak keluar sekali-sekala, ini baiklah untuk kesihatan mental dan fizikal awak sendiri. Awak boleh buat aktiviti yang awak suka dengan orang. Contohnya hiking, main bowling, ataupun awak hanya duduk-duduk di tepi pantai, dapat angin segar kan semua tu. Itulah saya cadangkan untuk awak untuk mengatasi simptom-simptom depresi awak ni. Saya nak tanya, contoh kalau kita tenangkan diri secara bersendirian boleh ke? Tanpa kita tak ajak kawan-kawan? Ada macam ada efek ke kat kita kalau kita keluar bersendirian? Tak ada. Okay, saya dia ada nama dia sendiri, iaitu me time. Kalau awak nak luangkan masa secara bersendirian, itu kalau awak lebih selesa macam tu, boleh. Sebenarnya kita memang, setiap orang memang kena ada me time. Kita tak perlu bersama dengan siapa-siapa, dengan family ataupun kawan. Kita dengan diri kita sendiri je. Kita boleh tak kisahlah nak rehat kat rumah seorang-seorang je ke, nak keluar seorang-seorang, nak pergi makan seorang-seorang. Dia sebenarnya kadang-kadang memberi kita lebih ketenangan lah kalau ikut orang tu jugalah. Saya jenis orang yang macam tu lah. Oh ya ke? Boleh lah. Sebenarnya boleh je macam tu. Dia tak sebenarnya awak kena keluar dengan kawan atau family. Okay, saya ada satu soalan. Macam mana pula kalau saya tak dapat sebab contoh saya tak dapat masuk kelas seorang lecturer ni, dan saya dah bagi dah alasan saya, alasan dan sebab muhasabah yang saya tak dapat masuk ke kelas, tapi lecturer ni dia tak boleh terima dengan alasan saya. Dia kata alasan saya tak kukuh. Sebab saya pernah alaminya. Sebab ada sekali tu saya ada ahli keluarga belah ayah saya ada kematian. So saya bagilah sebab kenapa saya tak masuk kelas. Waktu tu saya saya message pada dia waktu kelas dah mula. So ada lambat sikit lah saya WhatsApp dia, tapi dia macam marah saya sebab saya tak beritahu dia awal. So saya rasa macam benda ni macam salah ke apa yang saya buat? Macam macam mana saya nak bagi alasan yang kukuh untuk lecturer tu percaya dengan alasan yang saya bagi tu? Jadi menurut cerita awak ni, lecturer awak tak terimalah alasan awak yang ada kematian belah bapa awak tu. Kalau awak tanya saya rasa tidak patutlah seorang lecturer berbuat begitu, nak marah dan tak terima alasan awak kan. Sebab kita sebagai lecturer sepatutnya kena ambil berat dan perhatian lah terhadap masalah yang dihadapi oleh student dan apa-apa kekalangan yang dihadapi. Dan dia kenalah faham apa yang pelajar tu lalui. Tak semestinya macam kalau ada kematian belah saudara, ini tak penting. Maybe saudara tu adalah orang yang memang rapat dengan dia kan. Dan sepatutnya dia perlu memberi budi bicara lah dan tidak memarah awak dan mengira sebagai awak tidak hadir.
Mungkin awak boleh mengadu juga isu ini ke pihak atasan dan meminta mereka untuk melihat balik alasan awak sama ada ianya diterima dan awak punya kehadiran tu diambil kira. Okay, baiklah, faham. Itu sajalah yang soalan yang saya nak tanya. Okay, so di sini saja, sampai di sini sajalah kita punya sesi bimbingan kaunseling pada hari ini. Saya harap apa yang kita dah bincangkan dan cakap pada hari ini dapat membantulah awak dalam mengatasi masalah yang awak hadapi. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan kerana bagi saya peluang untuk bercerita tentang masalah saya. Dan Puan pun dah banyak bagi saya nasihat apa yang saya telah lalui. So, saya rasa nasihat yang Puan telah berikan kepada saya tu bolehlah saya gunakan selepas ni. Okay, semoga kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan.